Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Alladhi waffaqa man arada bihi khairan ayufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa balagha rasulih nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Insyaallah kita lanjutkan pada kitab Minhajul Abidin muka surat 211. Kita ambil balik sama tengah dia. Adapun takabur, baru dapat punca kita nak cakap pada hari ini dah. Sama tengah tu kata musannif Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali anil kitabih. Adapun takbur, ini sifat takbur ya. Adapun takbur maka sesungguhnya ia adalah sifat perosak utama. Tidakkah anda mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat ini ditujukan kepada iblis alaihi la'natullah. Iblis telah enggan menurut perintah Allah bersujud hormat kepada Adam dan dia telah bersifat takabur. Dipanggil aba wastakbar dan adalah dia termasuk golongan kafirin. Wa kana minal kafirin. Dan tidaklah sifat takbur ini martabat kerosakannya seperti lain-lain sifat. Kalau kita lihat dari segi bahayanya, beratnya sifat takbur ini, dosanya dan akibat keburukannya lebih daripada sifat-sifat yang lain. Banyaklah sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat kebatinan yang buruk, tapi tidaklah seberat, sekeras ataupun sebegitu berat macam mana sifat takbur tu. Sifat takbur ni paling berat. Banyak sekali dia punya hubung kait yang akan menyebabkan sifat-sifat yang lain juga akan merosak pada diri kita. Ya. Maka dikata musannif, mana sifat-sifat yang lain tu hanya merosakkan amal dan mudaratkan perkara-perkara cabang yang bukan pokok. Kalau sifat-sifat lain tu dia hanya rosak amalan kita dan adalah sikit-sikit perkara lain dalam urusan-urusan kehidupan kita ni akan juga rosak ya. Berbanding dengan takbur tidak. Sesungguhnya takbur akan memudaratkan yang pokok dan akan merosakkan agama dan i'tikad. Termasuk dengan i'tikad sekali. Akidah kita pun rosak, amal ibadat kita pun rosak. Sifat-sifat kita yang terpuji juga akan rosak. Sifat-sifat yang lain yang baik-baik yang ada pada kita pun akan rosak sama. Malah apabila ia kuat dan menang, dapat berkuasa atas sifat-sifat yang lain, dan dia tidak akan mengerti lagi terhadap kebaikan. Wal'iyazubillah. Jadi orang takbur ni dia tak akan nampak kebajikan, tak akan nampak kebaikan ya. Dia nampak diri dia aja penting ya. Itu yang kita bimbang sangat-sangat, di mana sifat ni adalah sifat yang cukup besar di mudarat dia. Itu kata Imam Ghazali. Kemudian sekurang-kurang apa yang akan dibangkitkan oleh takabur ke atas Tuhan empunyanya ialah 4 kebinasaan. Kita tengok ada 4 kebinasaan yang akibahnya daripada sifat sombong tadi, sifat takbur ya. Ya.
Maka dikata musannif yang pertama sekali, terhalang kebenaran dan menjadi buta hati daripada mengenal ayat Allah Ta'ala. Pertama jadi buta hati. Buta hati, tak nampak kebenaran. Tak nampak kebenaran, tak nampak kebaikan, tak nampak kebajikan, kerana hatinya sudah buta. Itu dia. Ya. Itu bahaya tu. Sedangkan di dalam mengandungi hukum hakam Allah Ta'ala, apatah lagi dalam hukum hakam, dia akan sanggup melawan hukum, melawan apa-apa perintah. Dia sanggup menolak kebenaran. Nampak tak? Ya? Ini sifat takabur. Seperti yang berlaku banyak kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memaparkan tentang kisah Fir'aun menghadapi Nabi Musa. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy menghadapi baginda besar Nabi SAW. Itulah kenyataannya, mereka tak nampak kebaikan, tak nampak yang betul, tak nampak yang benar, kabur. Kenapa? Kerana hatinya sudah dilitupi dengan dosa dan kemungkaran. Kemungkaran besar, kemungkaran batin, iaitu takbur sendiri. Firman Allah SWT, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan, kata Allah, orang-orang yang takbur di muka bumi dengan tidak sebenar daripada memahami ayat-ayat aku. Itu dia. Kalau kita juga kalau mengaji tak faham tu, ya, orang lain boleh faham, kita tak faham. Itu makna kata kita ada bibit-bibit takbur dalam diri kita. Nampak? Tu bukan tak usah tengok orang lain lah. Kita tengok kita lah. Aku pun tak tahu lah macam mana aku tak boleh nak faham lah. Orang lain boleh faham, dia tak boleh faham. Nah, kenapa tak boleh faham? Kerana ada bibit-bibit takbur lagi. Virus takbur lebih berat daripada virus COVID-19. Nampak tak, ya? Bahaya. Sebab dia akan nampak, dia tak nampak ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, kebenaran Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi, dia tak nampak. Jadi gelap. Itulah bahayanya tuan-tuan. Kita buat ukuran diri kita sendirilah. Nah, kalau tak faham tu makna kata adalah bibit-bibit takbur, ya, yang mencemari, yang mengkaburi papan hati kita. Mata hati itu akan jadi buta. Jangan duk biar, ya, kena rawat dia. Cari kita punya kelemahan. Antaranya sedia terima teguran. Nampak tak? Tu nah. Sedia terima teguran, sudi mendengar kebenaran, sedia, ya, ditunjuki kesalahan, sedia menerima ia apa-apa juga peringatan. Maka kesemuanya ini boleh mengkaburi, boleh menghilangkan sifat takbur. Hujan di doa. Hujan lah. Boleh dengar lah, insya-Allah boleh. Saya cakap derah ya. Ya. Maka itu firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mematikan hati tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi amat permus, pongoi. Nampak tak? Kira duk pongoi lagu nak marah, tak boleh silap sikit. Ya. Itu yang kita nak jaga ni. Itulah kita nak kena kenal penyakit-penyakit batin kita ni, tuan-tuan. Barulah kita boleh hadapi jalan-jalan kebenaran, boleh terima hakikat kebenaran dan boleh dekat dengan Allah. Boleh dekat dengan sunnah Nabi. Kemurkaan dan kebencian daripada Allah Ta'ala. Nombor 2, Allah benci, Allah tak suka orang sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Itu kita nak ambil kiraan betul lah. Kita lihat sebahagian daripada apa yang disebut oleh musannif, ya. Ya, insya-Allah.
Maka di sini dijelaskan sebahagian daripadanya, iaitu tentang Nabi Allah Musa alaihissalam, ya. Jadi diterangkan kepada kita, diriwayat daripada Nabi Musa alaihissalam telah bertanya kepada Allah. Ya, saya baca daripada teks asli dia, kitab Minhajul Abidin ada kat saya ni, yang kita bercakap tentang Nabi Musa. Wa ruwiya anna Musa alaihissalamu qala ya Rabb man abghadu khalqika ilaik. Dia tanya, siapakah makhlukmu yang paling engkau benci kepadanya? Nabi Musa tanya kepada Allah, ya. Man abghadu khalqika ilaika, siapakah di antara hambamu yang engkau murka kepadanya, yang engkau benci kepadanya? Firmanullah subhanahu wa ta'ala, Allah jawab, qala man takabbara qalbuhu wa ghaladha lisanuhu wa saffaqa 'aynahu wa bakhilat yaduhu wa sa'a khuluquhu. Ini daripada teks asli dia lah, ya, kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali punya. Allah pun jawab, ialah sesiapa yang sombong hatinya, tu dia Allah benci, tak suka. Kasar kesat lidahnya, pejam celik matanya melihat kebaikan tanpa ingin melakukannya, hanya sekadar menuntun saja, kedekut tangannya dan jahat akhlaknya. Ini antaranya tanda-tanda sinonim orang yang takbur ni, bukan nak susah faham, ya. Pertama, orang yang sombong hati, ada penyakit sombong dalam hati dia. Kedua, kasar kesat lidah dia, punya mengata subuh, dia punya kutuk, dia punya mengata subuh, serba serbi tak kena, dia yang kena. Nampak tak, ya? Bercakap ni tak pernah yang elok, bahasanya tak pernah yang bagus. Sebab tu kita pendakwah ni, guru-guru ni kena tok cakap dengan orang, nah. Apatah lagi menghadapi masyarakat yang kita nak dakwah kepada mereka, kita kenalah, ya, kena ada sifat lean. Apa lean tu? Lemah lembut, bahasa kita pun cukup cantik, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Quran sebut, apabila mereka disapa oleh orang-orang jahil, mereka membalas dengan balasan yang cukup indah, selamat, cakap elok. Nampak tak? Ini siapa ada? Ibadur Rahman, hamba Allah yang bersifat rahman. Itu dia. Nah. Jadi kedua, kasar kesat lidahnya, kemudian pejam celik mata, kelipok mata, tapi tak dapat pelajaran. Dia tengok macam-macam andaian ibarat yang Tuhan tunjuk. Fa'tabiru ya ulil absar, lihatlah, mengambil iktibar wahai orang yang punya mata hati. Dia tak ada mata hati, macam mana nak tengok? Nampak tu dah? Jadi dia tengok berbagai-bagai perkara kebaikan, dia tak ambil pelajaran, dia tak mau turut, tak mau ikut, tak mau tiru yang baik. Nampak tak? Tak boleh terima. Dia boleh tengok tu, dia kata tadi kelipok mata dia, nampak tak? Wa saffaqa 'ainahu, lihat dia punya mata. Kalau saya terjemah hal gitulah. Wa saffaqa 'ainahu, di mana lihat dia punya mata, tetapi tidak langsung mengambil iktibar, tidak langsung mengambil pelajaran, tak masuk sebagai satu iktibar untuk ditiru ikut. Jadi wala a'yunul la yubsiruna biha. Al-Quran kata, ada mata tak boleh tengok, mata tak nampak kebaikan. Nampak tak? Ulaika kal an'am, depa ni macam binatang, balhum adall, lebih sesat daripada binatang lagi. Itu dia. Binatang dah memanglah depa tak ada akal. Nampaklah, nak kata binatang bodoh pun tak kena, nak kata binatang pandai pun tak betul. Sebab depa tak ada akal, habis depa ada syahwat ya. Itu dah. Naluri depa hanya untuk menurut
apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada mereka sebagai naluri binatang. Tu saja. Ikut. Maka tu dia duk makan rumput itulah sampai bila-bila. Keturunan dia, anak pinak dia, zuriat dia semua duk makan rumput tu lah. Itu lembu cerita dia. Nampak tak? Tak mau nak ubah. Tak boleh ubah. Kita bubuh macam-macam makanan yang elok depan dia. Dia tak mau, dia nak rumput juga. Itu je. Nampak tak? Itu kerana mereka tidak ada akal. Akal gharizi. Kita ni ada akal gharizi. Itu lebih sikit. Kita ada 5 akal, tuan-tuan. Tu orang kata banyak akal. Kalau buat tak tahu halau, orang kata dia ni banyak akal. Kata lagu ni tak kena, kata lagu tu tak boleh, kata lagu ni tak jadi, kata lagu ni tak ikut. Ya. Banyak akal sangat. Memang pun banyak akal. Kita ada 5 akal. Dahsyat tu. 4 duduk di atas, 1 duduk di bawah. 4 duduk di kepala, 1 duduk tang ni. Itu dia. Jadi maka tu dia kata tadi ini mata kesat. Kemudian dia kata apa lagi di sini, kata musannif, ya, wa bakhilat yaduhu, bakhil, kedekut, tangan dia tak reti nak sedekah langsung, tak ada reti nak sedekah, berat, kedekut. Tu bakhil tu sifat dia. Orang bakhil ni ada sifat sombong lah. Bukan susah nak faham lah. Kedekut, bakhil pada perkara-perkara yang kebajikan, perkara-perkara yang diminta dia infak sabilillah, perkara-perkara yang diimbau supaya dia banyak menderma dan bagai-bagai, yang tu dia tak keluar, yang tu bakhil. Nampak tak? Tapi kalau kita minta sumbangan nak buat majlis tari menari, dia tak bagi, yang tu tak kata bakhil. Nampak? Kita kata himmah tinggi. Tapi lagu orang yang tak kenal tu ni kita bakhil lah. Apa ada kedekut. Nak buat satu majlis maksiat ni, dia tak bagi ya. Orang yang ahli maksiat ni kata dia bakhil lah. Dia lah. Kedekut, minta sikit tak bagi. Nak bagi macam mana? Hang buat kerja tak elok. Kalau hang buat atas kebajikan, atas perkara-perkara yang bawa kepada ma'ruf, aku bagi. Itu maksud kata bakhil. Bakhil ni adalah orang yang tidak sedia, ataupun tidak mahu, ataupun tidak begitu yakin, ataupun tidak mudah dan tidak murah untuk menginfak sabilillah. Itu kita panggil sebagai orang yang bakhil. Orang ni ada sifat sombong, kebajikan. Lagi kata musannif, ya, wasa'a khuluquhu, dan jahat dia punya akhlak. Akhlak jahat ni nama lah tuan-tuan, mulut dengan tangan lah. Gabungan mulut dengan tangan dia bawa kata akhlak yang buruk. Kita nak tengok akhlak orang tu bagus, 2 perkara ni bagus. Pertama dia punya mulut, kedua dia punya tangan. Usaha kerja dia lah. Usaha kerja tu kita nampak lah dia tu orang yang akhlak tinggi ke tidak, ya. Kedua dia punya mulut, nampak tak? Dia bercakap tu kita tengok macam mana, ya. Tidak menyakitkan orang, tidak masuk unsur-unsur mengumpat, tidak masuk unsur-unsur menghina, mencaci, maki, hamun, tidak ada. Ini artinya orang yang akhlak tinggi. Nampak tak? Ya? Jaga bahasa, jaga kata-kata. Ya? Itu paling penting. Sebab tu Quran turun dengan bahasa yang cukup tinggi. Nilai bahasa yang cukup tinggi. Kita tak boleh ukur, tak boleh kata dia lebih sastra yang tinggi, lebih pada sastra lagi Al-Quran ni. Ya? Kerana sastra keluar daripada dia. Macam mana nak kata sastra dia tinggi? Itu dah. Kehinaan ketiga, kehinaan dan mendapat siksaan di dunia dan di akhirat. Berkata Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala anhu, ya, wa thalisatul khizyu wan nakalu fi dunya wal akhirah. Qala Hatim rahimahullah ta'ala. Hatim Al-Asam ni seorang ulama. Saya pernah cerita dulu, dia seorang ulama yang digelar Asam. Asam ni pekak, Hatim yang pekak, ya, gelaran dia. Ulama dia beri nama itu. Ulama apa ni? Ulama pekak. Dia lah. Pasal mula dia tak pekak, elok ya. Satu perempuan lah mai tanya kat dia belakang tirai, Tok Syekh, nak tanya sikit, nampak tak?
Saya masa duduk semayang, saya ada leguni. Perempuan tu gambar masa duduk cakap tu tak tahan kentut, pergi lepas kentut. Nampak tak? Kentut pula bunyi, dengar Tok Guru dengar. Bila Tok Guru dengar, perempuan ni malu tau. Dia termalu, dia tak boleh kontrol kentut dia. Hajar cerita biar sikit lah ulama punya kelebihan nak jaga orang, nak jaga maruah orang. Perempuan tu terkentut, tak boleh kawal, dan duduk cakap mamak tak boleh kontrol macam mana, terkentut, bunyi pula deras. Tok Guru dengar. Perempuan ni tanya juga, tanya terus, tanya, dia tak jawab. Dia diam. Nampak? Tanya lagi tak jawab, diam. Tok Guru dengar lah. Tok Guru, perempuan tu tanya lah. Dia diam, tak jawab. Nak beritahu kata dia pekak, aku tak dengar. Mak dia kata perempuan tu sip lah. Dia kentut, Tok Guru tak dengar. Nampak tak? Perempuan tu lega. Rupanya Tok Guru pekak. Mujuk dia tak dengar aku kentut. Nampak tak? Terus dia pekak sampai ke mati. Dia berlakon pekak sampai mati, tuan-tuan. Itu dia, nampak tak? Itu gelaran dia Hatim Al-Asam. Ambil cerita sikit lah. Ulama punya jaga tu, nak jaga maruah orang apa. Kalau Tok Guru gelak, habis apa kentut tadi. Kalau kena kita je lah. Tu lah, tak ni kena ambil sembahyang lain tau. Lah. Nabi Rasulullah SAW habis dalam peperangan Khaybar, mereka makan apa? Makan unta panggang unta apa semua, pakat makan unta panggang. Peperangan Khaybar, tak besar lah perang tu. Dah habis makan apa semua, pakat kentut lah. Unta kalau makan angin, memang nanti kentut. Daging unta, sup unta, daging unta, tentu makan memang cepat kentut. Dia angin kuat. Nampak tak? Kita orang Arab tak suka makan unta, dia makan kambing. Jadi pakat kentut. Nabi kata siapa kentut ambil sembahyang. Malulah siapa yang kentut bangkit kan. Orang yang bangkit tu tahu dia ni kentut. Nabi kata apa? Siapa makan daging panggang ambil ayat sembahyang lain. Itu dia. Semua ambil. Yang tak kentut pun dia ambil sembahyang. Nampak? Maka tu jadi mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali kata bila makan daging panggang ayat sembahyang kita batal. Itu mazhab Hanbali yang beramal di Saudi sekarang. Kita tak Syafi'i dah. Nampak tak? Hadis tu Rasulullah nak jaga maruah sahabat. Nampak tak? Siapa makan daging panggang, Nabi tak kata siapa kentut. Siapa makan daging panggang, pergi ambil ayat sembahyang lain. Itu dia. Semua makan daging panggang, semua pergi ambil Cuma seorang dua tak makan. Nampak tak? Jadi yang kentut pun selamatlah. Kalau Nabi kata siapa kentut ambil sembahyang, tahulah. Oh, tu dah ini kentut. Pakat malu habis. Tu dia. Tengok Rasulullah punya diplomasi macam mana punya nak jaga orang lah. Ni Hakim buat begitu lah. Asal kita ambil cerita sikit. Kita cerita kita baru nampak ulama ni kita punya peribadi tinggi Baik. Dia kata apa? Jauhilah kamu, dia kata, ya. Ijtanib an tudrikakal mautu ala thalathin ala al-kibri wal-hirsi wal-khuyala fa innal mutakabbira la yakhrujuhu Allah Ta'ala min ad-dunya hatta yurithahu al-hawanat min arzali ahlihi wa quddamih. Baca teks Arab ni baru kita nampak dia punya makna betul. Tak ada baca teks Melayu ni terjemah payah sikit nak faham Jadi dia kata apa? Jauhilah diri kamu daripada didatangi maut. Makna kita sebelum mati kita kena buang 3 sifat ni. Sebelum kita mati, tuan-tuan, makna kita lah kena buang. Nak tunggu mati apa lah duduk hidup. Mana tahu saat ni kita mati. Maka dia kata, "Mak, saya kena angkat suara tinggi sikit tak apa dah." Ni kata Tok Guru duk kaya ni betul apa? Nak bagi dengar, nak lawan hujan ni, bunyi bising tu. Dia kata apa? Jauhilah diri kamu didatangi maut sedangkan kamu berada atas 3 keadaan, iaitu takbur, tamak haluba harta dunia dan berbegah diri bersifat ujub. Makna kata bila kita sebelum kita mati, tuan-tuan, jangan bawa 3 penyakit ni.
tinggal kena berubah secepat mungkin, ya. Sekarang juga kita kena buang tiga penyakit tu sebelum maut menjemput kita. Boleh tak? Faham ke tu lah nak? Jangan mati bawa penyakit ni. Apa ada 3 penyakit ni dia kata? Yang pertama sekali sombong, takbur. Buang-buang sebelum masuk kubur, buang sombong tu. Buang sombong. Sebab dia punya mudarat cukup besar. Dah. Orang sombong ni tuan-tuan, kalau dia bawa penyakit sombong tu, dia tak taubat lah. Masa dia mati tu, Tuhan diperlihat kat dia, dia punya makam tu paling rendah. Dia punya dosa-dosa takbur tu sampai bukan dosa dia saja, dosa adik-beradik dia yang takbur pun dia tunjuk, dosa orang-orang yang duduk dengan dia, yang kerja dengan dia pun dia tunjuk. Itu dia, nampak tak? Kau nampak dosa dia, saya tak apa. Nampak dosa orang lain sama, dosa adik-beradik, nampak? Kok adik-beradik dia pun sombong lagu dia, adik-beradik dia punya sombong pun dia nampak, pekerja-pekerja dia punya dosa pun dia nampak. Itu dia. Sebelum mati, sebelum pisah roh, nampak tak? Bahaya besar tu, takut lah. Belum masuk kubur, belum nyawa berpisah dengan roh, sudah diperlihatkan kepadanya akan dosa-dosa takburnya. Itu dia. Maka tu dia kata kita kena tinggal. Pertama, tinggal dosa takbur. Yang kedua, tinggal tamak. Nampak? Tamak harta dunia. Kalau tamak Allah punya bagus, nampak tak? Tamak dengan pahala Allah, bagus. Kita sebutkan tamak, ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Itu dia Quran kata, nampak tak? Renggang rusuk-rusuk mereka daripada tempat tidur. Orang bangun tahajud malam, Allah Ta'ala puji, nampak tak? Antaranya ayat ini dituju kepada Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Bilal dia rajin pakai awal. Maka tu dia azan dulu, azan 2 kali kan. Azan mula dia lah azan, nampak tak? Azan kedua Abdullah Ummi Maktub, mata buta. Dah. Ayat ni antara orang sahabat Nabi yang suka bangun awal, bangun malam ni, Bilal Ibn Rabah. Katanya lah, ya, dalam tafsir Khazin, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Maraghi, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ada sebutlah tentang riwayat ni, ya. Renggang rusuk-rusuk mereka di tempat tidur, madaji', yad'un rabbahum, mereka mohon doa kepada Tuhan mereka, khaufa, dalam keadaan takut, wa tama'a, cukup tamak haluba dengan pahala akhirat. Nampak tak? Orang yang tamak ni, pahala akhirat ni, semayang zuhur sebelum 4 sunat 4 rakaat. Nabi kata barang siapa semayang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, haram jasadnya daripada neraka. Itu dia. Dengar lagu tu, tamak mau yang tu, buat 4 rakaat. Orang yang buat 4 tu tamak lah. Tamak tu bagus, nampak tak? Orang buat 2, dia buat 4. Nampak tak? Itu dia. Kalau tak ada peluang, dia masuk semayang jemaah duduk berjalan, tak dan nak buat sunat, ikut semayang jemaah dengan Tok Imam semayang zuhur 4 rakaat. Dia niat siap dah, tengah duduk semayang tu niat, aku bawa 4 rakaat, aku nak bawa kepada ba'diyah, timpun kepada ba'diyah 8 rakaat. Tak ni dia bantai. Nampak tak? Bagi salam habis doa, bangkit buat 8 rakaat tuan. Aku semayang sunat qabliyah, ba'diyah, zuhur 8 rakaat. Tu dia. Terus ya, 8 rakaat, tahiyat awal pada rakaat yang ke-7. Kami tak pernah dengar pun, hari ni dengar lah. Nampak? Buka kitab Idaman Penuntut, juzuk pertama baca. Idaman Penuntut, buka kitab tu, buka juzuk pertama baca. Nampak dia jumpa yang ni, dia ajak dengan niat sekali. Nampak? Dia tak tinggal, nampak tak? Sebab dia tamak pahala akhirat, tamak apa yang janji Nabi kata tu sebagai janji, dia terima. Dia tamak, peluang besar Nabi dah habaq lagu ni, buat apa nak tinggal, nampak tak? Walaupun aku tak sempat sembahyang qabliyah kerana ikut jemaah imam sembahyang zuhur sudah berjalan,
namun aku tetap juga akan buat yang 8 tu, aku bawa himpun kepada ba'diyah. Boleh jamak, ada sebut dalam kitab Matala'ul Badrin, bukan kitab Matala'ul Badrin, ada sebut boleh jamak sunat qabliyah kepada ba'diyah. Nampak tak? Ya, nah. Tu. Dah saya sebut dengan seorang tok guru besar Pulau Pinang. Dia tak tahu yang ni. Mati dah pun. Nampak tak? Saya kata boleh ustaz. Panggil ustaz kata. Ustaz, kita boleh jamak tahu tak? Qabliyah kepada ba'diyah. Dia mengajar kita hantar Arab, dia tak besar-besar dia mengajar, tapi dia tak jumpa. Pasal kitab Badri kecil. Nampak tak? Orang tak baca kitab kecil, yang tu tak jumpa. Kitab kecil dia banyak. Nampak tak? Saya kata boleh ustaz. Kita kalau tak buat yang awal, kita jamak tolak. Nampak tak? Pasti orang tanya kat dia, ustaz, kalau kita masuk tadi tak ada, kita tak dan nak sembahyang qabliyah ni macam mana? Nampak tak? Tak dan nak sembahyang qabliyah, kita terus ikut tok imam. Tu macam mana qabliyah kita tu? Dia kata nampak macam mana sembahyang jemaah tu afdal lagi, dia kata. Qabliyah hilang begitu ya. Hilang dia kata, nampak? Qabliyah tu hilang, dia kata. Tak apalah, dia kata bukan kita sengaja. Dia jawab begitu. Saya dengar tadi saya bertanya lah. Dia kata ustaz, sepatutnya dia boleh niat jamak tu, nampak tak? Niat jamak qabliyah, niat jamak kepada ba'diyah. Nampak tak? Tok imam bagi salam, dia panggil buat 8 lah. Kalau nak buat 8, boleh buat 6, 4, 2. Boleh buat 4, 2, 2. Nampak tak? Faham tak? Saya bercakap tu. 4, 4. Qabliyah ba'diyah. Ataupun 6, 4, 2. Ataupun 4, 2, 2. Faham tak? Ikut dia lah. Tapi buat 8 lah, 4, 4 bagus. Sebab Nabi kata bang saya sembahyang 4 rakaat, haram bagi dia 6 rakaat. Yang tu kita nak. Nampak tak? Ulun lah. Kata kat kita, hang sihat ni, hang sihat. Tuhan bagi aman tahu ke? Aman damai kat hang sihat. Hang tak kena COVID tahu ke? Baik hang sembahyang. Tu dia, kerana Allah. Senang kita sembahyang, sat kita rasa. Nampak tak? Cakap begitu kita. Nafsu ni kata apa? Apa hang buat banyak-banyak? Nampak tak? Tak usah sembahyang banyak-banyak, ikut dua-dua sudahlah. Nampak tak? Kita lawan dia balik. Nafsu. Nafsu lawamah nanti lawan dia. Nafsu lawamah, amarah lawamah. Lawamah tu dilawan dia. Lawamah ni kata apa kat dia? Hang sihat, tahu tak? Tuhan bagi lapang ke hang, bom ke jatuh di kepala. Tak ada siapa pencuri, penembak pencuri nak tembak hang. Nampak tak? Hang makan lalu sihat, tak kena COVID pun. Nampak tak? Sumpah duduk sihat, hang guna untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Cantik. Dan kita sembahyang 4 ringan ya. Nampak tak? Yang duk berat tu nafsu kita, duk kacau kita. Nafsu duk kacau jadi berat, tuan. Nampak tak? Nafsu amarah. Dia duk kacau jadi berat tu. Kita pukul dengan lawamah. Kita pukul lawamah, dia akan masuk kepada mulhamah. Mulhamah akan tolak kepada mutmainah. Kita sujud kepada Allah, kita rasa lapang. Tu dia, nampak tak? Tu ada hubung kait dengan nafsu tu. Nak kena mengaji sampai begitu lah, baru boleh faham. Baik, sambung insya-Allah. Ya. Jadi makanya kata musannif, yang kedua, yang ketiga, bermegah diri, sifat ujub. Buanglah sifat ujub ni. Ujub ni payah nak buang, semua orang kena. Tok guru pun kena, tok wali pun kena lah. Kalau tak jaga semua suruh. Ujub ni dia ada rasa tak mana-mana bagus lah. Nampak tak? Nampak tak? Duk makan elok-elok dengan kawan tak boleh makan. Nampak tak? Kawan tak boleh makan. Pasal dia sakit ke, rengkung tak boleh telan, kita boleh makan banyak. Kita pun rasa heran. Aku baguslah, apa pun boleh makan, kayu besi semua boleh telan. Nampak tak? Dia teruk. Kita niat begitu, kita rasa begitu ya, dah hujub dah. Nampak tak? Bukan susah. Bukan susah nak jadi hujub tu. Bila kita rasa kita bagus sikit habis. Nampak tak ya? Tengok baju kita yang orang baju dia cantik. Baju aku cantik daripada dia, okay? Nampak tak? Kemas lagi. Nampak tak? Nah? Ada rasa begitu hujub ke? Nampak tak? Bukan nanti nak kena habang. Jadi ujub ni payah nak buang kan. Cukup takut. Cukup takut tentang tambah saya duk ajak tuan-tuan ni kan. Lebih takut lagi duk cakap ni kan. Nah kita rasa kita lebih sikit habis. Rasa lebih sikit bagus. Rasa bagus sikit habis. Nampak tak? Rasa hebat sikit kita jadi ujub dah. Nampak tak? Tidak. Kita rasa kita lebih fasih daripada dia, kita lebih baik daripada dia, kita lebih faham daripada dia. Habis. Nampak tak?
Bahasa tu sama bahasa iblis tu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Daripada dia siapa tu? Adam. Dia boleh kata ke Allah tu, bukan kata ke orang biasa. Dia kata ke Allah, ana khairum minhu. Nampak tak? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, hang buat aku daripada api, hang buat dia daripada tanah. Dia bercakap dengan pencipta yang bijaksana, yang Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dia bercakap dengan Tuhan, bukan bercakap dengan orang biasa. Dia boleh kata kat Tuhan, Tuhan tak reti, dia reti. Dia lebih pandai daripada Allah. Nampak tak? Konon dia lebih baik daripada tanah, api lebih baik daripada tanah. Jadi bahasa tu dikatakan ujub. Bila kita ada terasa aku lebih dan apa-apa juga bahagian apa juga bidang, maka dengan sendirinya kita sudah dijangkit penyakit al-ujub. Ta'jub orang tak boleh faham na'udzubillah min zalik. Kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ya, baik, sambung lagi. Maka sesungguhnya orang yang takabur tidak akan keluar oleh Allah Ta'ala daripada dunia sehingga dia memperlihatkan terlebih dahulu kepadanya kehinaan menimpanya hingga diserendah-rendah keluarganya dan khadam-khadamnya. Nampak? Itu abang tadi dah. Belum roh dia keluar, duk nazak tu masa tu dia akan tengok. Nampak tak? Segala dosa, kehinaan diri dia yang dia pernah hina, yang pernah buat, sampai kepada keluarga dia punya pun dia Tuhan tunjuk, sampai kepada pekerja-pekerja dia, orang bawahan dia apa semua Tuhan tunjuk kat dia. Ni dosa punya banyak hang terlibat, bukan hang seorang. Adik-beradik hang pun lugu tu, nampak tak? Pekerja hang pun lugu tu, maka Tuhan tunjuk dia punya akibat azab yang dia nak terima tu. Oh, takut nak mati. Tapi nak mati macam mana kena mati juga? Ya. Gelisah. Masuk gelisah, nampak tak? Gelisah kiri kanan duk kali, popeh duk kali lepas tak lepas. Nampak tak? 3 suku badan dia dah habis. Ya. Syaitan duk hurung dia. Dosa dapat tengok. Nauzubillah, takut tuan-tuan. Bukan dia jawab nak lawan tak boleh. Nak perbetul balik pun dah lambat. Dah lambat dah. Dia nak main dekat kat rempung dah. Nyawa dah main dekat rempung dah. Nauzubillah. Itu satu. Kemudian dia kata, dan orang yang tamak haloba pula. Tamak haloba cerita dunia. Nampak tak? Tamak haloba ni untuk kita dapat, kita ambil tamak ni, maknanya kita ambil hak orang tu, tamak haloba tu. Tamak haloba ni kalau kita sendiri, kita buka menjaga, maju, nampak tak? Hasil mahsul pulangan dia begitu baik, itu bukan tamak. Jangan salah faham Tamak ni hak orang punya dia mau. Itu makna kata tamak, faham tak? Hak duduk tangan orang punya dia nak repas mai. Hak orang punya dia nak rebut, hak jalan-jalan orang boleh dapat hasil, dia piskat, dia tutup. Ada cara lah dia buat. Nampak tak? Itu kita panggil tamak. Tamak tu kena masuk dengan dengki, baru jadi benda. Tamak saja tak masuk dengki tak jadi. Dia kena masuk dengki, baru jadi benda. Nampak tak? Tapi kalau sekadang dia menjaga, nampak tak ya? Dia menjaga hasil pulangan dia cukup baik. Tak gitu lah. Satu hamba Allah duduk menjaga, dia menjaga nasi lemak lah, cip nak cedok tau lah. Sedap lah ni, PKP macam cerita lah ni. Duduk menjaga, nampak. Dia pakai baju pilot. Seluar dia geri baju pilot. Dia tengok, dia kata, dia pula tulis nasi lemak pilot. Tulis lah. Nampak lah. Saya pun pergi beli lah kat dia. Sekali lah. Singgah kereta, berhenti. Sebelum bayar lepas. Yang tak menjaga dah. Dia pergi mana tak tahu dah. Kamu dapat balik kerja awak tak tahulah nah. Nasi sedap. Saya tanya dia berapa pulangan dapat ni. Dulu saya pilot, dia kata. Dah berhenti. Nak buat macam mana ni PKP. Pakcik. Tak boleh lah. Dia tak mau dia buang saya lah nah. Kena berhenti lah. Itu saya buat dah menjaga hasil lemak. Takat ni dah boleh pun. Macam mana hasil? Alhamdulillah, dia kata. Tolak apa semua, sehari 500. Ui, masya-Allah, kita lebih banyak pada pilot ni. Nampak lagu tu boleh kata. Nampak tak? Yang tu kita kata tamak lah.
Dah. Jadi saya tambah lagi, dia kata. Tambah berapa gantang ke pula? Berapa kg lagi, tambah lagi. Nampak tak? Pun habis, dia kata. Tambah lagi, habis juga. Ais. Dia kata nasi sedap ni kok mana pun orang cari. Nampak tak? Ya. Hang jual yang sedap-sedap, buat sedap-sedap, kok mana pun orang mai. Nampak tak? Dia dengan bini dia menjaga dua-dua orang. Nampak tak? Cantik. Ya. Alhamdulillah. Yang tu kita tak kata tamak dah. Itu kita kata satu kejayaan, satu kegigihan. Nampak tak? InsyaAllah mudah-mudahan dia bayar zakat, dia sedekah. Nampak? Baguslah. Bantu orang miskin, orang tak ada makan apa semua, dia bantu sebab dia dapat hasil yang mahsul yang baik. Itu sudah jadi satu pahala besar bagi dia. Tamak ni hak tangan orang dia mau. Biar orang rugi tak apa, dia mau untung. Nampak tak? Itu tamak. Nampak tak? Ya. Ini yang tidak dibenarkan dalam Islam, tak boleh tuan-tuan. Dan orang yang tamak haloba tidak akan keluar oleh Allah Ta'ala daripada dunia sehingga dia merasakan lapar dan dahaga yang sangat. Itu dia. Nak mati tu dia jadi lapar dahaga yang bukan-bukan. Nampak tak? Berkehendak kepada secubit roti atau seteguk ayam. Kalau bolehlah, mailah ayam roti bagi aku makan lah, aku punya. Kira lagu duk lapar. Ada hadis Nabi kata apa? Kalau dituang, dia kata satu laut, satu penuh ayam laut, satu lautan pun sekalipun tak habis dia punya dahaga. Itu dia. Macam tu punya panas, roh tu nak cabut keluar, nak keluar roh tu punya panas. Nampak tak? Ya. Radiator dia tak boleh isi ayam. Kosong. Nampak tak? Tu, sampai tahap tu bahaya besar. Kering mulut-mulut, nak telan ayak, tuang ayak pula, ayak tak boleh masuk pula. Yang tu yang bahaya. Kalau tuang ayak boleh masuk tak apa, tuang ayak tak boleh masuk. Kenapa? Kerana hidup dia tamak halubah. Tamak halubah yang ada unsur-unsur hasad. Ya. Habis. Dan yang ketiga dia kata, nampak tak? Dan orang yang ujub, lagi bahaya. Orang yang ujub, yang bermegah dan mengagumi diri dia sendiri, tidak akan keluar oleh Allah Ta'ala daripada dunia sehingga Allah Ta'ala melumurinya dengan ayat kencing dan taik dia sendiri. Itu dia. Nampak? Duk main ayat kencing dengan taik lah sebelum mati. Nampak tak? Duk busuk tu lah. Tadi saya pergi makan keduri. Ilmu kita nak bagi tengah duk makan ni, ada ilmu. Kawan tu buah lah lilin. Lilin ni halau lalat. Bukan dia panggil. Dia buah satu lilin yang atas meja makan. Meja makan kenduri. Buffet orang makan duduk lah. Tiap-tiap meja adalah lilin. Dia kata kat saya, apa Ustaz ni? Bapak saya bukan suka lagu ni, dia kata. Dia orang tua. Tua pada saya ni. Yang bercakap ni tua pada saya ni. 74. Nampak tak? Dia kata bapak saya tak suka lilin ni. Saya kata lilin ni nak halau lalat. Bukan nak panggil wali, apa roh-roh semangat main dah. Buah lilin ni semata-mata kerana nak halau lalat. Lalat tengok api dia lari lah. Nampak tak? Dia tak main lah dekat. Oh betul. Dari satu bapak saya, dia tak suka pasang-pasang kemian-kemian ni semua. Dia pesan kalau dia mati jangan buah kemian tau. Jangan buah kemian. Kira bapak dia bagus lah. Bapak dia cukup alim, sunnah Nabi dah kan. Saya kata kena buh kemian, patut kena buh. Nampak dulu mana ada minyak-minyak wangi macam kita, semua pakai kemian lah. Kemian tu paling masyhur lah. Daripada Gujarat mari kemian, daripada Parsi pun ada kemian, nampak tak? Daripada India pun ada kemian, ya. Daripada Iran, Iraq pun ada kemian, semua pakai kemian. Ya, Lepas masuk lagi setangi. Mari daripada Turki dia masuk setangi pula. Orang mati ni kita buah kemian, bukan nak panggil tuan nenek mai dah. Pasal nak tutup aib kalau dia busuk. Nampak tak? Pasal orang yang mati dalam keadaan, saya tak katalah ujub, orang kata orang yang mati sombong, dia mati busuk, tahu tak? Bangkai dia busuk, tu dia. Nanti masuk orang dia pegang hidung. Pasal pernah jadi, saya pernah tengok satu mayat, orang masuk keluar busuk. Nampak tak? Saya pun masuk pergi nak baca, kena baca juga apa habis nak bagi kat dia. Nampak tak? Tak tahan tuan-tuan, bau busuk. Jadi syarak ulama-ulama kita pandai pasang kemian dia kata. Nampak tak? Bila bau kemian tu tutuplah dia punya air.
Nampak tak? Bukan kemian tu nak panggil tok nenek mai dah. Kita pasang hari ni kalau kita ada western incense, kita ada apa? Setangi. Kita ada apa minyak wangi apa, kita bubuh lah. Saya buat apa? Saya masuk pergi kereta, saya ada minyak wangi. Saya duduk pakai merah. Saya pergi ambil minyak wangi tu saya masuk tak habang ke depa. Saya pakat lomok lupuh ke dinding bilik itu, nampak? Saya sabut calik. Saya buat apa? Saja calik minyak wangi, bagi wangi sikit. Bagi sedap, mayat ni seronok wangi. Saya kata begitu. Oh, saya nak tutup bau. Saya kata kat dia lah, pasal tu bapa hang pernah mengaji lah, dia tak faham. Tapi nak abang mana bapa aku dah mati dah. Nampak? Jangan duk abang dengan begah aku, saya tak suka kemian. Nampak? Tanya dulu orang bawa kemian pasal apa? Nampak tak? Bukan panggil tok nenek mai dah. Bukan nak halau roh-roh jahat dah. Pasal nak tutup bau. Kita menutup aib satu orang, Allah Ta'ala tutup aib kita lah. Kena jaga tuan dah. Tu dia. Orang bubuh apa? Orang bubuh garam di kaki-kaki katil, nampak? Tu pun ada tak tahu pasal bubuh garam, nampak? Dia kita bergula tak boleh ke? Tak dah. Punya bangkai, punya tak faham. Nampak? Dia kita bubuh garam sampai semut tak naik. Malaikat hafazah keluar. Bila orang tu mati, malaikatul hafazah keluar. Kita ada 8 jenis malaikat duduk dengan kita, tahu tak? 8 jenis malaikat. Bukan satu, 8 jenis malaikat. Nanti satu ketika saya baca balik. 44 malaikat, tuan-tuan. Orang Melayu kata 44 malaikat kan? Betul ada. Betul ada 44. Dekat kita pun duduk ada 8 saja. Dekat kita pun duduk ada 8 orang malaikat. Nampak tak? Satu yang paling ramai, malaikatul hafazah. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Al-Quran kata, bagi kamu ada malaikat hafazah yang jaga kamu. Banyak mana Tuhan tak sebut. Hadis kata siang 10 malam 10. Nampak tak? Kiraman katibin. Kiraman katibin tu bukan dua orang. Rakib atid antara kiraman katibin. Kiraman katibin itu satu kumpulan malaikat, tahu tak? Antara mereka itu ada raqibun atid. Nampak tak? Dalam surah Qaf ada sebut raqibun atid. Itu dia. Berapa ramai malaikat tu dia, Tuhan punya sayang nak jaga kita. Hantar malaikat punya banyak, tuan-tuan. Bila kita mati, malaikat ni semua habis balik, semua balik. Nampak tak? Penghabis sekali raqibun atid. Ya Allah, kami habis tugas, kami nak naik langit. Allah kata tak boleh. Hampa jangan naik. Hampa pergi tunggu di kubur depa, minta ampun kat dia. Tu dia, nampak tak? Tapi tahlil kita buatlah juga. Bukan tak buat. Nampak ya? Raqibun atid nak minta naik ke langit. Kami dah habis tugas ya Allah. Allah kata dah habis tugas, hang tak boleh naik ke langit. Hampir tunggu di kubur dah. Nampak tak? Hampir tunggu di kubur dia, minta ampun. Kalau dia satu hamba yang soleh, kalau tak soleh, hang kutuk dia sampai kiamat. Tu dia, nampak tak? Tuan-tuan, saya pergi di Somban, kubur Tuan Syed Ahmad Ling. Saja cerita ambil lah. Nak percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Nampak tak? Nampak tak? Dan tidak ada apa-apa kelebihan lah. Nak cerita aja. Nampak tak? Berkeputih keliling kubur dia. Berkeputih dengan sorban-sorban cukup cantik. Semua putih-putih. Ada lah, aku nak kira pun saya ingat 30 orang apa. Nampak? Keliling kubur dia berzikir. Nampak duk berzikir. Tengok. Inilah kumpulan-kumpulan raqibun atid. Dia panggil, nampak tak? Dia faham tak? Kalau kita soleh, tuan-tuan, insya-Allah kita pulang pada Allah dengan jiwa yang soleh. Hari Jumaat minta antara dua khutbah, antara doa, ya Allah, sebelum kau pisahkan roh dan jasadku, ya Allah, Engkau bersihkan aku segala dosa-dosa, Engkau ampuni segala dosa. Seperti mana untuk Engkau bawa aku ke dunia, Engkau keluarkan ke dunia bersih, Engkau terima aku juga bersih, ya Allah, Tuhanku. Minta hari Jumaat. Boleh tak? Duk minta selalu Tuhan bagi. Macam mana Tuhan hantar kita dunia bersih, baby bersih. Nampak? Ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrata wa abawahi yuhawidaniha wa yunsada'u yubajjisanih. Tiap-tiap anak tadi beranak fitrah bersih. Kedua ibu bapa dia mencorakkan jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi. Nampak tak?
Baby itu bersih, fitrah dia bersih. Nampak tak? Ya. Kita minta apa tu? Ya Allah, seperti mana Engkau utus aku dunia ni bersih, fitrah aku bersih, Engkau terima aku juga di akhirat. Ya Allah, bersih sebelum Kau pisah roh dan jasad aku. Bersihkan aku dari segala dosa-dosa dan noda-noda ini, ya Allah. Tak. Nah, hari Jumaat antara dua khutbah minta. Nampak tak? Macam-macam doa boleh minta lagi lah. Itu di antaranya, tuan-tuan. Masa sujud pun, kita zahirkan dalam keinginan hati kita, keinginan hati, bukan bercakap mulut, keinginan hati masa duduk sujud pada Allah. Nampak tak? Ya Allah, aku kembali kepada bumi, biarlah terima kubur, terima dengan aku sebagai, terima seolah-olah aku masuk dalam taman syurga. Nak masuk taman syurga, rajin duduk dalam majlis ilmu. Kalau mau kubur kita jadi taman syurga, tuan-tuan, ya, kena rajin pergi cari majlis ilmu. Nampak tak? Jangan segan. Kalau ada lapang, pilah majlis ilmu. Banyak mana tak apa, pilah. Nampak tak? Taman syurga, tuan-tuan. Di Syria, Damsyik, ada satu masjid nama dia Masjid At-Taubah. Dalam kawasan masjid tu ada kawasan luas, ada satu tanah perkuburan dia panggil Dudah. Nama kubur tu Durdah. Ada seorang duk jaga kubur. Nampak? Ya, undertaker. Nah. Dia kerja duk korek liang lah. Korek liang, orang muda, korek liang. Dalam 40-an umur dia, duk korek liang. Orang masuk. Satu hari satu perempuan mai dekat dia. Perempuan berumur. Tolong korek liang, dia kata. Ada satu orang mati. Satu orang lelaki mati. Tak abang siapa. Dia pun korek liang. Dia korek liang. Tuhan bagi nampak dalam kubur tu taman syurga. Nampak dengan mata kasar dah. Nampak tak? Ini cerita betul. Saat ni saya cerita nama ulama tu. Nampak tak? Ya? Nampak ni cerita ni mana di Amerika ni pula. Ya? Cerita sahih. Ya? Nampak taman syurga terang dalam kubur, dia pingsan. Cantik. Satu benda yang cantik pun pingsan lah. Ya? Tak gitu. Haji Bakhil tengok Malaysia pun pingsan. Nampak tak? Tak gitu lah. Itu dia. Kita tengok orang cantik. Tambah tengok taman syurga. Ya Allah. Pingsan. Saat ni dia sedang balik lah. Tak apalah. Dia duk fikir apa pun ni kelebihan ni. Buat mayat laki-laki. Orang pun ada umur jugalah. Taklah tua sangat. Orang muda lah. Dalam 40-an juga. Buat mayat. Simpan mayat. Masa nak simpan mayat, dia nampak lagi sekali. Dua orang main dengan kuda, orang cantik, bawa mayat tu buat pergi. Dalam keadaan yang cukup indah. Kuda tu bawa, nampak? Cantik. Tapi dia tak pingsan lah. Kali kedua, dia tak pingsan, nampak tak? Dia tertanya-tanya balik, siapa yang mati ni? Hebat sungguh. Duk pula berapa hari pula, perempuan tu main lagi sekali. Perempuan yang sama juga mari, suruh korek kubur satu lagi. Korek, dia tak ada orang mati, nak timpan. Dia korek lagi sekali. Korek, dia nampak dah taman syurga lagi sekali. Kali tak pingsan, pasal tengok mula dah. Tengok dah tak pingsan dah. Tengok kali kedua tak pingsan dah. Tengok kedua, oh, dia kata hebat. Tentu yang hari tu pun hebat, dia pun tentu hebat. Nampak tak? Kemudian dia hambat perempuan tu. Perempuan yang suruh tanam tu, dia bawa mayat, simpan. Dia hambat perempuan tu, dia kata, makcik, saya tengok dua mayat yang makcik bagi tahu suka gali ni, apa kena mengena dengan makcik? Depa ni siapa? Pasal saya tengok Allah Taala tunjuk depa punya tempat kembali itu cukup indah, taman syurga. Nampak? Ya. Makcik tu kata, anak saya. Dua-dua anak saya. Depa mati mudalah, ada penyakit. Nampak tak? Yang nombor satu tu dia kata, dia ni penuntut ilmu, rajin pergi belajar ilmu. Rajin pergi belajar. Mana ada ilmu dia pergi. Mana ada tempat mengaji, turun pergi mengaji. Nampak? Yang adik itu pula, dia ni petani, duk tanam sayur apa semua. Dapat hasil mahsul, bantu abang dia mengaji. Itu dia. Nampak tak? Itu dia. Dia tak dapat mengaji macam abang dia, dia bantu abang dia mengaji. Kita tak dapat mengaji, kita sedia tempat mengaji, tuan-tuan. Allah besar pahala lah. Kita tak boleh mengaji. Kereta aku lah pakai, pergi mengaji pergi. Nampak tak? Aku lapang, aku ada kerja, aku tak pergi hampir lah. Bawa kereta aku pergi. Nampak tak? Cantik lah. Itu dia. Jadi orang nombor dua pun ada hubung kait dengan mengaji juga. Sebab dia
bantu abang dia hasil mahsul. Dia pun berhenti, tak mau je kubur dia pergi di Masjid At-Taubah tu. Masjid tu adalah empunya Syekh Sa'id Burhani, nama orang yang punya masjid tu. Dia ni keturunan dia lah, sampai kepada Sa'id Burhani ni. Memang dia kata agak orang muda yang dekat dia ni, hang baru teringat nak mengaji, hang dah korek kubur lama dah. Lah orang tak ada lah. Lah sekarang saya teringat nak mengaji, dia kata. Saya akan tumpuk pengajian saya banyak-banyak sebanyak boleh. Nampak tak? Kalau lagu tu hang masuklah madrasah. Dia tak madrasah, dia mengaji kitab apa mula-mula? Kitab Nahwu Arab. Matan Jurumiyah. Orang mengaji pondok semua mesti tahu kitab tu. Matan Jurumiyah ni dia mengajar tentang ilmu nahwu, tuan-tuan. Ya. Pengarang Matan Jurumiyah ni dia karang kitab tu, orang tak mau mengaji. Nampak tak? Dia kata nak buat macam mana, aku dah karang habis kitab tu orang mengaji, dia pergi buang di laut. Ni pengarang kitab ni, Matan Jurumiyah ni. Nampak tak? Dia pergi buang di laut. Kitab tu mai balik. Dia kutip balik, tak rosak kitab tu. Rupanya Allah nak dia mengajar dia. Dia mengajar juga, dia kata. Nampak tak? Sampai tak ada orang, ada lampu di depan dia. Lampu minyak. Dia kata, lampu minyak, hang dengar lah aku yang mengaji ni. Dia baca kitab dia, lampu minyak. Lampu tu meletup, pecah. Berat ilmu tu, nampak? Itulah berkat pondok-pondok semua mengaji kitab tu, nampak? Matan Jurumiyah. Orang nak belajar Nahu, kena mengaji kitab tu dulu lah. Itu antara kitab yang terbaik lah dalam nak memahami ilmu Nahu, Nahwu Arab ni. Matan Jurumiyah, tuan-tuan, ada jual sekarang ni. Boleh pergi di mana kedai-kedai. Murah ya. RM3, RM4 harga dah. Nampak? Nipis ya. Cantik dia punya susun Nahu dia. Dah. Matan Jurumiyah, tuan-tuan. InsyaAllah kita boleh kuasai ilmu Nahu Arab. Baik, bagus. Ya. Ya. Baik. Saraf lain pula. Saraf kitab lain. Jadi makanya, kita balik kepada tadi. Dia ni, siapa ni? Hamba Allah ni yang kata penggali kubur ni. Pergi mengaji Matan Jurumiyah. Sampailah jadi ulama, tuan-tuan. Ulama, dialah ulama besar, ya. Syekh Abdurrahman Al-Haffar, seorang ulama Syria yang teragung. Salah seorang ulama Syria yang teragung, nama dia Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dialah penggali kubur. Nampak? Sampai ada keturunan dia sampai ke bawah. Sekarang keturunan dia masih akhir ada Syekh Abdul Razak Al-Ghufar, ulama Syria. Itulah cerita benar, nampak tak? Dia cerita sendiri. Dah jadi ulama baru dia cerita, nampak? Aku ni siapa dulu? Aku ni penggali kubur. Makna kata, tuan-tuan kalau nak kubur tuan-tuan jadi taman syurga, mengajilah tuan-tuan. Itu saya kira apa? Nampak? Buanglah masa, guna masa kita untuk mengaji. Pilah. Kalau ada lapang, kita ada kosongan, ada kelapangan banyak, pilah mengaji. Nampak? Carilah majlis ilmu. Sebab ini adalah Raudhatul Jannah. Ni, kita duduk dalam Raudhatul Jannah. Taman syurga, tuan-tuan. Nampak tak? Awal-awal duduk taman syurga, kubur pun Tuhan bagi jadi taman syurga. Betul tak? Dia faham? Dia faham jangan jemu. Jangan jemu. Nampak tak? Jangan jemu. Kita duduk mengaji, tak apa. Ya. Kita dah faham pun duduk mengaji. Nampak ya? Saya majlis saya Al-Ustaz Osman Al-Muhammadi, tahu kan? Dah. Dia kalau main Pulau Pinang macam saya lah, nak pergi makan apa? Mi udang. Kuliah dia duduk. Kuliah subuh dia tunggu. Saya kata, Ustaz mai ganti sebab saya madu nak belajar tak boleh. Seraya ulama besar ni. La. Ana nak ikut anda punya kuliah. Nampak? Kita pun bagus juga. Dia boleh iktiraf saat ni dia boleh. Kita betul kita dia boleh habaq kan. Alhamdulillah. Perjalanan kuliah semua elok, tak ada cacat dah mana pun. Anda bercakap pun okey. Ayat-ayat baca pun kena, tafsiran pun kena. Nampak tak? Satu pengiktirafan ulama besar. Nampak tak? Datuk Said Abbas, bekas menteri, bekas apa? Bekas mufti Sabah pun serupa. 2 kali ikut kita baca kitab Sabilal Muhtadin. Dia duduk depan. Nampak tak? Anak nak dengar. Anak bukan nak mengaji, anak nak dengar. Orang ni dia kata bagus. Terus hanjak kitab tu. Dia kata, dia tak ada komen. Betul. Nampak tak? Noh Gadut, menteri apa? Mufti Johor pun bisa dengar. Tan Sri Harusadi 2 kali, sekali forum dengan saya, sekali forum dengan saya. Dia jadi panel, saya pun panel. Nampak tak? Dan sekali lagi dia duduk dengar kuliah. Pasal di masjid
Masjid apa? Masjid Melayu di Ipoh. Masjid dia lah tu. Dua kali tuan-tuan. Dia tunggu sampai habis. Alhamdulillah. Dia habaq pula Ustaz Asani Pulau Pinang. Dulu saya kenal sekali masa saya qadi besar Pulau Pinang. Dulu kenal dia lah, dia kata. Nampak tak? Tapi bukan pasal dia kenal, dia tak mau tegur. Nampak tak? Pasal kita mengajak, tak ada cacat lah kot. InsyaAllah lah. Saya tanya pula kalau ada apa-apa cacat, Ustaz beritahu lah. Jangan sorok dah, abang tak kena. Supaya abang anak boleh, alhamdulillah semua berjalan elok. Dan termasuk mantan Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Hasan Ahmad. Yang tu banyak kali lah di Mekah, banyak kali saya duduk ceramah di lobi, dia duduk dengar, tak ada kata apa lah. Tu sampailah tuan-tuan hari ni. Depa duduk ni bukan kata depa tak ada ilmu, kerana depa nakkan tamak dengan janji-janji Allah nak taman syurga. Nak taman syurga, tuan-tuan. Nampak tak? 1 jam depa duduk, setahun punya gambar-gambar yang tak elok sebab Tuhan padam. Setahun 1 jam tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, gambar-gambar yang kita tak elok, yang kita ada buat ni, yang dah rakam dah semua, dah masuk kan, gambar-gambar tak elok, semua gambar tu dia padam. Tapi jangan buat gambar baru lah. Nampak tak? Takut pergi buat gambar baru lah. Tak dah, boleh tak? Setahun 1 jam tuan-tuan duduk majlis ilmu, setahun dia padam. Kalau seminggu, sebulan kita duduk 4 kali, 4 tahun dia gambar dia padam. Nampak tak? Kita kembali kepada Allah, tak ada gambar-gambar buruk, tak ada. Ini Umar sendiri, Sayyidina Umar sendiri menangis pasal gambar dia akan dilihat di akhirat besok. Tuhan akan tayang gambar kita, dia menangis teriak. Kenapa kamu menangis teriak? Ya Rasulullah, gambar dia lah paling banyak sekali buruk yang akan ditayang. Dia kata, habis semua orang tahu, dia kata. Bukan pasal apa? Kerana ana sahabat Tuhan, dia kata. Ana sahabat Tuhan, malu Tuhan, dia kata. Dapat sahabat macam ni, dia punya gambar tak elok. Itu Rasulullah beritahu, kata. Antara jalan yang boleh padam gambar ni, sentiasalah berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Nampak tak? Pilah majlis ilmu mana pun pilah. Nampak tak? Guru-guru dengan mengajak ni, kita masuk duduk di tengah, tuan-tuan, ya. Sejam kita dah faham pun tak apa, tak faham lagi bagus. Nampak tak? Dah faham, boleh balas ingat balik. Nampak tak? Dan mungkin dalam 1 jam kita boleh dapat 1-2 ilmu pun jadilah. Nampak tak, ya? Itu kita nak ambil faham. Boleh macam tu nah. Keberkatan Tuhan akan turun kepada kita, sentiasa berkat. Orang yang tuntut ilmu ni murah rezeki, tuan-tuan. Rezeki tak kering, murah rezeki. Nampak tak? Ya, jangan duk fikir kita biar pendapatan. Allah hantar mari rezeki daripada puncanya, sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak gitu ke? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia datangkan kepadanya rezeki daripada punca sumber yang dia sendiri tidak tahu kok mana asal mari. Nampak tak? Itu dia nah. Boleh faham begitu dah, insya-Allah. Boleh faham dah. Jadi kita tengok tang mana kita nak berhenti. Tak boleh lama dah. Ya, saya pun tak larat nak cakap banyak. Maka itu dia kata orang yang ujub ni, yang bermegah, dia kira dia sebelum dia meninggal di dunia, dia akan dilumuri dengan ayat kencing dan tai. Mati busuk. Nampak tak? Berlumuh ayat kencing, mati dalam keadaan kencing. Nampak tak? Ya. Orang pergi tengok mayat dia, ya. Mati, roh terkeluar, ayat kencing pun keluar. Nampak tak? Kadang keluar tai tu. Dulu dengar kan, dulu ada mati, ya. Sampai pagi mandi pun dah keluar tai. Na'udzubillah kan. Ada dulu sekali kita dengar cerita, kalau banyak orang pergi tengok. Na'udzubillah. Ya. Kenapa? Kerana ujub. Dosa ujubnya kekal, tak buang. Sebab tu kita kena buang, kena ada tawaduk sikit. Semua kena ada perasaan macam mana, masih tak cukup. Kalau ilmu masih tak cukup, amalan masih belum sihat, amalan masih belum sempurna, kena ada macam tu. Nampak tak? Ya. Ilmu aku masih lagi rendah, tapi ke mana? Nampak tak? Kena ada begitu selalu. Low profile. Nah. Jangan duk kata tak payah, aku tak payah mengaji, aku tahu dah nak mengaji apa. Itu ujub lah. Allah nak mengaji. Takkan tak tahu kan, aku dah tahu dah tak payah mengaji lah. Nampak? Kena cakap begitu lah. Cara begitu, cakap ujub lah. Nah. Tak gitu kan? Alhamdulillah. Kalau kita faham begitu, tuan-tuan. Dikatakan sesiapa yang takbur tanpa sebenarnya. Ada takbur yang kena tempat, ada takbur yang kena tempat, tuan-tuan. Nampak tak? Ya. Nescaya Allah Ta'ala mewariskannya dengan kehinaan dengan sebenar-benar. Kita takbur. Ini walaupun hadis ini disebut sebagai hadis hadis
Perkataan ni panggil letak sebagai asar, perkataan ulama atau perkataan sahabat Nabi. Dia bukan hadis. Sombong kepada orang yang sombong ni sedekah. Itu bukan hadis sahih. Ya, tapi ada setengah kitab kata hadis. Dia mungkin perkataan sahabat ataupun perkataan ulama lah. Nampak? Ya. Sombong kepada orang yang sombong ni adalah macam Imam Malik. Harun Ar-Rasyid sampai tempat dia, Harun Ar-Rasyid tak tahu rumah dia di mana. Sampai di Madinah, Harun Ar-Rasyid kata, boleh tak pergi panggil Tok Syekh tu mai jumpa aku. Nampak, kata aku sampai. Pegawai ni pun pilah rumah Imam Malik. Tok Syekh ni dengan arahan khalifah panggil sekarang, pergi jumpa dia. Pasal apa khalifah panggil? Ada perkara khalifah nak tanya. Nampak tak? Nak tanya pasal agama lah, nak tanya apa-apalah. Dia kata apa? Ilmu dicari bukan ilmu mencari. Nampak tak? Ilmu dicari bukan ilmu mencari. Jadi kalau dia mau nak tanya, dia mau apa, dia main tanya aku. Bukan aku suruh tepi kat dia. Nampak tak? Tu dia. Pegawai tu kata apa? Sombong. Kata dia. Pegawai tu bilang apa? Kat khalifah. Ya khalifah yang Amirul Mukminin. Sombong dia Tok Syekh ni. Anak beritahu kat dia, kata khalifah jemput dia. Dia kata apa? Khalifah pergi jumpa dia sendiri. Nampak tak? Ilmu dicari bukan ilmu mencari. Tu dia. Nampak tak? Dia kata betul Dia kata tu betul Itu satu ilmu kita kena mengaji. Nampak tak? Sekarang kita pergi kat dia. Nampak? Bawa satu kuda. Hadiah kat dia. Kuda putih. Satu kuda putih yang cantik. Amirul Mukminin bawa kuda tu pergi hadiah kat dia. Letak. Imam Malik mana pernah naik kuda di Madinah? Dia tak pernah naik kenderaan mana-mana tu kan. Dia berjalan berkaki ayam. Tak pakai selipar, tak pakai kasut. Imam Malik di Madinah ni tuan-tuan, sepanjang Madinah dia pusi Madinah, dia tak pernah pakai kasut. Satu, tak pernah naik kenderaan. Unta, kuda tak naik. Dia malu, dia kata makam mayat Rasulullah, jasad Rasulullah duduk di bawah. Nampak? Tu dia, Imam Malik. Buat pergi kuda, bukan dia naik. Tinggal kuda, dia tak keluar pergi tengok pun kuda tu. Nampak tak? Kita kata Proton Saga dalam bilik dia serbu keluar pergi tengok lah. Nampak tak? Dia ada dia macam biasa bercakap dengan khalifah apa semua. Masa nak keluar, dia hampir hantar khalifah tu sampai kuda. Baru dia kali tengok nampak kuda putih. Tu pun dia tak kata kuda aku cantik dah. Lepas khalifah balik, Imam Syafi'i mai. Ya Syekh, ya Tok Guru, ni kuda siapa? Hang mau ambil tu dia. Hang mau ambil, dia kata Imam Syafi'i. Nampak? Tu dia lah. Imam Malik, tuan-tuan. Mazhab Maliki. Macam tu punya hebat dia, tuan-tuan. Itu kita nak faham. Tu sombong pada orang sombong lah. Sombong pada orang sombong adalah sedekah. Kita sedekah dia ilmu sikit bagi dia faham. Nampak tak? Dia sombong, kita pun kena tunjuk sombong jugalah. Nampak tak? Tu dia. Hang tak mau main masjid, aku azan lagi kuat. Tu dia. Aku pasang 4 channel tu. Nampak tak? Hang tak mau main masjid, aku azan lagi kuat. Nampak? Tak berhenti azan 5 kali sehari. Itu sombong lah tu lah. Walaupun orang tak mau pergi masjid ya. Kita kalau tak mau pergi masjid tak payah panggil dah lah. Betul tak? Tidak syarat tunjuk. Nampak? Kena panggil juga. Dia tak mau main pun panggil. Nampak tak? Sebab syiar kita lebih tinggi daripada dia. Itu faham je tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung nombor 5. Akan datang kita masuk nombor 4. Nombor 4 maaf. Masuk api neraka dan menolak azab di akhirat kita baca kemudian lah. Takat itulah. InsyaAllah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.